Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah hidup kami, Engkau berkatilah apa yang kami lakukan, Engkau berkatilah sedekah jariah ibadah kami, Engkau berkatilah selama 21 hari tuan-tuan kami berada di rumah masing-masing. Engkau berkatilah setiap makan minum, apa yang kami masukkan ke dalam rongga kami pada bulan Sya'ban ini, ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan ya Allah Kau sampaikan kami pula ke dalam bulannya Ramadan. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada petang ini tuan-tuan, pada tanggal 14 Rejab, yang sebagaimana kita maklum sebentar lagi pada waktu maghrib tatkala berkumandangnya azan, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sebentar lagi kita akan masuk pada tanggal 15 Rejab 1441 daripada hijrahnya Nabi SAW. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, pada petang ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan beberapa hadis daripada baginda Nabi SAW, kalam daripada para ulama, daripada salafuna as-salih, dan apakah keilmuan yang perlu kita belajar pada petang ini sebelum tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian nak meneruskan amalan-amalan pada malamnya ini, iaitu pada malam nisfunya Sya'ban. Mudah-mudahan bila mana sesuatu amalan kita lakukan dengan ilmu, dengan faham, dan didasari oleh manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan didasari juga dengan dasar-dasar Islamiah, mudah-mudahan tuan-tuan amalan kita menjadi tenang dan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi apa kata kalau tuan-tuan terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dan belanja saya love tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan apa yang tuan-tuan lakukan itu merupakan dakwah yang saya sentiasa doakan, sebagaimana Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk bersama dalam hashtag Satapan Rohani. Mudah-mudahan keluarga tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan, sahabat handai tuan-tuan juga Allah Ta'ala pilih untuk bersama-sama dalam hashtag Santapan Rohani, yang mudah-mudahan pada petang ini tuan-tuan kita mendapat beberapa pencerahan, kita mendapat beberapa kesimpulan, dan yang paling penting kita mendapat beberapa keyakinan apakah amalan yang perlu kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi tanpa nak melengahkan bicara, saya menggunakan kitab Al-Mu'allim wal-Mukarram, guru yang saya muliakan Ustaz Muhaddi Jul, berkenaan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Jadi saya tak nak banyak berbicara. Tuan-tuan boleh terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dan saya akan fokus kepada menyampaikan maklumat pada petang ini. Supaya apa? Saya nak pastikan petang ini tuan-tuan kita betul-betul mendapat manfaat demi manfaat, dan juga saya nak pastikan pada petang ini tuan-tuan melakukan persediaan demi persediaan sebelum kita nak bersama-sama pada sebentar nanti untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, berkata Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Syekh Salim As-Sanhuri Al-Maliki, yang telah menulis risalah yang sangat berguna bernama Risalah Al-Kashaf wal-Bayan Fadail Lillahi Ta'ala min nisfi Sya'ban. Satu kitab yang secara khusus membicarakan berkenaan nisfu Sya'ban. Dia kata apa? Dalam kitab tu tertulis, innama sumiya Sya'banu Sya'banan li'annahu sya'aba ay zahara baina syahrain Ramadana wa Rajaban.
Poin yang pertama sekali, sesungguhnya Sya'ban, kenapa dipanggil dengan Sya'ban? Sesungguhnya Sya'ban dipanggil Sya'ban kerana ia sya'ab. Apa makna sya'ab? Artinya menonjol. Sya'ab ni bermakna menonjol di antara dua bulan, iaitu bulan Ramadan dan bulan Rejab. Jadi sebagaimana tuan-tuan maklum, Sya'ban ini satu bulan yang berada tengah-tengah antara Rejab dan Ramadan. Maka kenapa dinamakan Sya'ban? Sya'ban ni antara terjemahannya dipanggil menonjol. Jadi bila mana Sya'ban itu bermakna menonjol, maka itulah antara kelebihan yang terdapat di antara dua bulan Rejab dan juga Ramadan, ada bulannya Sya'ban. Itu poin yang pertama. Tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Itu satu. Yang kedua, dalam Rawdah Al-Ulama dirawikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Atadaruna lima summiya Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala li'annahu yatasha'abu fihi khairun kathirun." Allahumma salli ala Muhammad. Ini satu poin yang bagus tuan-tuan. Dalam Rawdah Ulama ditanya oleh baginda Nabi SAW. Nabi bertanya, "Apakah kamu tahu kenapa dinamakan Sya'ban?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui." Ini adab sahabat. Nabi tanya, "Kamu tahu tak kenapa bulan ini dinamakan Sya'ban?" Maka sahabat jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Nabi dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya terlebih tahu. Maka telah bersabda oleh baginda Nabi SAW, kenapa dinamakan Sya'ban? Poin yang kedua, kerana ia bercabang-cabang, yakni amat menonjol, dan padanya kebaikan yang banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kenapa dinamakan Sya'ban? Sebab Sya'ban ni tuan-tuan khairun kathirun, terdapat di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkara yang ketiga yang perlu tuan-tuan catat di ruangan komen. Saya nak fokus kepada bicara, dan petang ni saya nak fokus kepada ilmu sahaja, supaya pengisian masa kita padat dan ilmu tuan-tuan dapat banyak. Dan jangan risau kalau tak sempat salin, video ni recorded, dan mana-mana yang tak sempat masuk live secara awalan, tuan-tuan boleh ulang balik tengok daripada mula. Poin yang ketiga, berkenaan ada ke dalil daripada Al-Quran ataupun daripada manhaj-manhaj yang lain berkenaan malam nisfu Sya'ban. Baik, poin yang ketiga saya nak tuan-tuan belajar pada petang ini. Walaupun saya yakin ilmu ni agak berat, tetapi Allah yang beri faham kepada tuan-tuan, saya sekadar menceritakan dan menyampaikan sahaja. Dalam hukum fiqh, untuk mengeluarkan satu statement, untuk mengeluarkan satu hukum tuan-tuan, bukan semata-mata Quran dan hadis. Dan jangan tertipu bila mana ada setengah orang mengatakan tak ada pada Quran, tak ada pada hadis, tak boleh amal. Sabar dulu. Dalam hukum fikih, dalam usul ni, ulama berpegang kepada, kalau didasari yang daripada 4 mazhab, ada 4 dasar yang 4. Apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Tetapi adakah 4 sahaja tempat mengeluarkan hukum? Tempat nak keluarkan hukum selain daripada Quran dan hadis, semuanya ada 12. Ataupun tolak Quran dan hadis yang paling besar, semuanya ada 10. Gabungan daripada 10 dan 12, sekadar maklumat informasi bagi tuan-tuan, agar tuan-tuan terbuka minda. Bukan senang ulama' fiqh nak mengeluarkan statement. Jadi, di manakah tempat ataupun sandaran para ulama' menggunakan untuk mengeluarkan hukum? Amalan ni boleh buat, amalan ni tak boleh buat, amalan ni harus, amalan ni sah, amalan ni batal. Maka ulama' menggunakan 10 sandaran yang besar. Apa dia? Yang paling besar, Quran dan hadis. Kemudian di bawah Quran dan hadis ada lagi 10. Saya sebut dengan perlahan, tuan-tuan tak perlu salin. Nanti rewind balik video ni ataupun live ni, tuan-tuan boleh tengok bila-bila masa. Nanti tuan-tuan salin nota. Saya nak fokus kepada bicara sahaja. Maka dalam usul fikih ada 10 lagi tempat macam mana kita nak keluarkan hukum fiqh. Ijma', qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, sadduz zara'i, amal ahli Madinah, mazhabus sahabi, al-uruf, syar'u man qablana. Sudah. Biar pening sekarang. Hashtag
Biar pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Hamba ulang balik. Biar pening pernah dengar daripada tuan-tuan pening tak pernah dengar. Maknanya ulama bukan semata-mata kaji Quran dan hadis tuan-tuan untuk keluarkan hukum. Ni malam nisfu Syaban boleh amal ke tidak? Boleh buat satu ketaatan ke tidak? Boleh beribadah ke tidak? Tak ada dalam Quran? Sabar dulu. Kerana ulama menggunakan 12 tempat untuk pencarian. Saya ulang balik kali kedua cukup. Yang paling besar Quran dan hadis. Bawah Quran dan hadis ada ijma', sepakat ulama. Al-qiyas, qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, saduz zara'i, amal ahli Madinah, mazhabu sahabi, al-uruf, syar'u man qablana. Semuanya ada berapa? Ada 12. Jadi kalau tak ada dalam hadis, tengok pula dekat ijma'. Tak ada pada ijma', tengok pula pada qiyas. Cuma daripada 12 itu tuan-tuan, yang disepakati oleh 4 mazhab, 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Okey, kita turun pula tangga nombor 2. Dalam Quran tak ada bicara ataupun ayat yang secara khusus menceritakan muliakanlah malam nisfu Syaban. Tak ada secara khusus. Okey, Quran tak ada. Dalam hadis Nabi SAW ada atau tidak hadis yang membahaskan berkenaan perihal malam nisfu Syaban? Jawabnya right, ada. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Nabi bersabda, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyarikin aw musyahidin. Artinya telah bersabda oleh baginda Nabi SAW, aku menilik, yakni Allah melihat kita. Allah, tuan-tuan dan mudah-mudahan pada petang ini, pada malam ini, lepas maghrib nanti, Allah Ta'ala terus-menerus melihatnya kita. Walaupun kita yakin Allah Ta'ala sentiasa melihatnya kita, kita je tak berasa. Tapi pada malam ini lebih tahqiq. Allah Ta'ala melihat kita akan hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Ta'ala mengampunkan seluruh makhluknya tuan-tuan, melainkan 2 golongan. Pertama, orang yang syirik kepada Allah, tak diampunkan pada malam ini. Yang kedua, pada malam, yakni pada golongan yang saling bermusuh-musuhan. Jadi perkara yang saya nak minta tuan-tuan buat on the spot sekarang. Sekarang saya juga buat, tuan-tuan juga buat. Ayuh bersama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh bersama-sama kita bertaubat kepada Allah Taala. Dan ayuh bersama-sama sekarang, ya Allah, kalau ada orang bermusuh dengan aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Dan tuan-tuan kena buat sekarang. Sebentar lagi lepas habis live, kita ada masa lebih kurang 1 jam lebih untuk tuan-tuan bersiap. Sebab ada amalan yang kami nak bawa tuan-tuan terbang, melayang pada malam ini, pada malam nisfi Sya'ban. Dan kalaulah takdir kata ada orang-orang yang kita zalimi mereka, ataupun kita bermusuh-musuhan dengan mereka, kita boleh pakat-pakat minta maaf. Boleh pakat-pakat minta maaf. Kalau tuan-tuan nak gunakan cara umum, tuan-tuan gunakan di Facebook dahulu. Masalan, kalau orang tu ada di Facebook, dan aku maafkan semua orang yang bermusuhan dengan aku, dan aku nak minta maaf kalau aku ada bermusuhan dengan orang lain. Aku nak minta maaf, maafkanlah aku. Jelas ke jelas? Selesaikan petang ni juga. Kerana hadis ni sahih, yang dirawikan daripada Ibnu Hibban, yang dirawikan daripada At-Tabarani. 2 golongan yang malam ni tak dapat pengampunan daripada Allah, yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Pertama, orang yang syirik, na'uzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang saling zalim, menzalimi dan bermusuh-musuhan. Jelas ke jelas? Itu perkara yang ketiga. Baik. Seterusnya lagi, menceritakan lagi antaranya kelebihan-kelebihan malam nisfi Sya'ban dalam sebuah hadis yang begitu panjang, dan yang dirawikan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang bahasa Arab hamba tak baca dah sebab hadisnya panjang. Saya terus fokus yang terjemahan saja. Aku pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW pada satu malam. Aku tu bermakna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bercakap, satu malam tu Nabi pernah tinggalkan aku. Okey. Lalu aku keluar untuk mencarinya. Mana Nabi pergi ni? Pada waktu itu baginda SAW sedang berada di Baqi'. Nabi sedang ziarah kubur Baqi'.
Sebab tu Nabi tiap-tiap malam, Nabi kalau sebelum melelapkan mata, Nabi akan ziarah kubur. Ini amalan khusus Nabi SAW. Assalamualaikum ya ahla diyar wa ahli kampung, antum mutaqaddimun. Hampa dah pergi dululah. Wa nahnu insya-Allah lahikun, dan kami akan ikut daripada belakang. Itulah amalan Nabi. Tapi malam tu malam pelik sikit. Baginda sedang berada di Baqi' dalam keadaan mendongak ke langit. Nabi tengok ke langit. Lalu Nabi bertanya, wahai Aisyah, adakah kamu takut sekiranya Allah murka kepadamu dan Rasulnya? Nabi perasan Aisyah duduk di belakang. Tengah-tengah Nabi dongak dekat langit tu, ya Aisyah, kamu takut tak kalau Allah murka kepada kamu, Rasul murka kepada kamu? Maka menjawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, itulah yang aku tidak mahu, tapi aku menyangka engkau pergi ke rumah isteri-isterimu yang lain. Dan ya Rasulullah, aku takut kena murka, aku tak nak kena murka, tapi aku risau malam ni tenaku masalah, dan malam ni Siti Aisyah, maka aku takut engkau pergi ke rumah isteri-isteri yang lain daripada kalam hadis Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya ke langit pada malam nisfi Sya'ban, lalu dia mengampuni hamba-hambanya lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing Bani Kilab. Hadis dirawikan daripada Ibnu Majah, Ad-Darul Qutni dan Imam Ahmad. Artinya, kemudian Nabi cakap, bila mana Siti Aisyah berkata, itulah yang aku takut sangat, tapi aku risau kamu pergi ke rumah isteri-isteri yang lain. Maka Nabi bersabda, pada malam inilah Allah Ta'ala turun, rahmat Allah Ta'ala turun, para malaikat turun dan sebagainya. Dan pada malam ini, yakni pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya, amin ya Rabbal Alamin, melebihi daripada bulu-bulu kambing Bani Kilab. Bani Kilab ni merupakan satu golongan yang banyak bela kambing, tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau setakat kita 40 ekor, 400 ekor, tak boleh challenge golongan Bani Kilab. Dan dikhabarkan, tuan-tuan, penjaga kambing saja, anjing penjaga kambing saja berapa dah? Anjing penjaga kambing, tak tahu kambingnya banyak mana. Bermakna tak terbilang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya daripada hadis ini kita maklum Nabi mengkhabarkan secara khusus kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada malam ini, tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala meratai. Ayuh bersama-sama kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Baik, terus lagi dengan ilmu. Imam Al-Asbahani telah merawikan dalam At-Targhib daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ahyal layali al-khamsa wajabat lahul jannah, lailatul tarwiyah wa lailatul nisfi min Sya'ban. Artinya, bersabda oleh baginda Nabi SAW, dan Nabi bersabda, tuan-tuan, bukan kalam hamba, dirawikan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni antara ashabah yang masih hidup, yang ketika Nabi masih hidup, Nabi dah suruh Mu'az bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman. Jadi gubernur dekat negeri Yaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu ingat, bila dihantar Mu'az bin Jabal menjadi gubernur dekat negeri Yaman, antara doa khusus yang Rasul beri kepada Nabi, ya Mu'az, kamu jangan tinggalkan lepas solat, dan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni doa yang diajar oleh Nabi khusus kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Jadi Nabi bersabda, dan berita gembira untuk kita pada petang ini, man ahyal layali, barang siapa menghidupkan malam-malam yang 5, nescaya wajiblah baginya syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini janji Nabi. Tapi ingat, ini baru hadis. Hadis perlu disokong dengan tauhid. Tauhid pula macam mana? Kita percaya kepada hadis, tapi kalau masuk syurga, min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Habis hadis ni sia-sia ke? Tak, nak ceritakan kelebihan malam nisfu Sya'ban, sehingga Allah Ta'ala janjikan diberikan syurga. Baik. Man ahyal layali, barang siapa menghidupkan 5 malam, wajiblah baginya syurga. Di antaranya apa? Malam ke-8 daripada Zulhijjah. Malam yang ke-8 daripada Zulhijjah. Riwayat yang lain, malam Arafah, malam raya haji, malam raya puasa,
dan malam nisfu Sya'ban. Hadis yang dirawikan daripada Muaz bin Jabal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Berkata pula Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu taala dalam Al-Um. Berkata Imamuna Asy-Syafi'i, balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layalin, lailatul jumu'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awalil lailati min rajabin wa lailatul nisfi min sya'ban. Telah berkata Imamuna Asy-Syafi'i, telah sampai kepada kami bahawa dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan. Kita dah belajar hari itu kan, macam mana doa pasti kabul. Ilmu tu jangan tinggal dicampurkan pula dengan hadis Nabi SAW. Yang ni bagi keyakinan, yang hari itu bagi penjiwaan. Baik, Nabi kata apa? Telah sampai kepada kami satu ilmu, bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala kabulkan doa kita pada 5 malam. Antaranya pada malam Jumaat, yang kedua malam Raya Aidil Adha, yang ketiga malam Raya Aidil Fitri, yang keempat malam pertama pada bulan Rajab, dan yang kelima malam nisfi Sya'ban. Jadi mudah-mudahan malam ni juga antara malam yang dikabulkan doa. Dan tuan-tuan dah belajar, saya ulang balik, jangan lupa apa yang kita pelajari daripada live-live yang lalu. Macam mana tuan-tuan nak yakin doa itu pasti kabul. Doa tu pasti kabul. Kerana apa? Setiap doa yang kita lakukan, sama ada Tuhan ijabah, atau sama ada Tuhan muhasarah, atau sama ada Tuhan mukafarah. Setiap inci doa kita Allah Ta'ala tahu nak separatekan di mana. Dia masukkan pada bahagian ijabah, yang ni aku nak bagi dulu, yang ni aku nak simpan untuk mahsyar besok, yang ni aku nak simpan untuk kubur besok. Aku tahu dalam kubur besok dia susah. Yang ni sabar dulu, dia dosa banyak. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ganti setiap doa yang kita baca dengan mukafaratun, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Inilah bermakna ud'uni astajib lakum. Jadi maknanya pada malam ni tuan-tuan, ayo bersama-sama kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, persoalan timbul, ada atau tidak pada malam ini amalan yang khusus berkenaan nisfi Sya'ban? Berkata masyayikh kami, berkata guru-guru kami, dah tak ada amalan yang khusus yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Tak ada tuan-tuan. Tetapi apa sahaja jua amalan tuan-tuan boleh lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Apa jua amalan. Dan sebagaimana yang digalakkan oleh para ulama, pada malam ni kita baca Yasin 3 kali. Bagus, buat. Bila baca Yasin 3 kali, Yasin yang pertama ada niatnya, Yasin yang kedua ada niatnya minta panjang umur dan sebagainya, Yasin yang ketiga ada niatnya. Kalau ada setengah orang mengatakan bid'ah, okey, kita baca 5 kali. Ada setengah orang pula kata, ustaz baca Yasin 5 kali bid'ah, kita baca 7 kali. Ada orang kata pula 7 kali bid'ah, kita baca 11 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mana mungkin baca Yasin bid'ah, sedangkan itu perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Baik, persoalan dia timbul, adakah amalan yang khusus pada malam nisfi Sya'ban? Berkata masyayikh kami, la, tak ada amalan yang khusus. Apa jua amalan tuan-tuan boleh lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Ustaz, kami yang uzur, kami yang period, apa ibadah dinamakan ibadah? Banyak minta ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Suami nak bangun tahajud, kita tolong kejut, itu ibadah. Suami nak jaga mata, kita tolong baca kopi, itu ibadah. Semua tu benda kebaikan yang perlu kita lakukan pada malam nisfi Sya'ban. Anak-anak nak bangun tahajud, kita uzur, kita tolong kejut, itu juga ibadah. Dan kita pula duduk dekat belakang atas kursi, tengok anak-anak solat tahajud dan sebagainya tuan-tuan. Yang tak dapat tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ni perkara-perkara ibadah. Sekejap tuan-tuan. Afwan tuan-tuan, ada orang tekan loceng dan sebab ada orang hantar makan untuk program malam ni. Jadi kembali pada bicara tuan-tuan, dalam kitab Lataif Al-Ma'arif dirawikan wa yarwi an Naufil Bakkali anna Aliya kharaja lailatan nisfi min Sya'ban fa'aksara al-khujuf fiha yanzuru ila as-sama' faqala bi anna Dawud alaihi salam
kharaja zata lailatin fi misli hadhihi sa'ah fa nazara ila as-sama' fa qala inna hadhihi sa'ah ma da'allahu ahadun fi hadhihi lailah illa ghufira lahu. Baik, pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan buat satu benda yang Nabi buat. Dan saya yakin tuan-tuan tak pernah buat. Siapa yang pernah buat, tahniah saya ucapkan. Yang tak pernah buat lagi, pada malam ni kita akan buat. Sebab apa? Soalan yang pertama, tadi tuan-tuan dah dengar bahawasanya Nabi pada malam nisfu Sya'ban yang dirawikan oleh Siti Aisyah, Nabi menghadap ke langit. Nabi tengok langit dan lantas Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa pernah buat amalan ni? Simple sahaja, tengok langit berdoa. Dah? Siapa pernah buat amalan ni? Sekejap bantu saya. Kalau boleh saya nak habiskan secepat mungkin. Sebab nanti saya nak tuan-tuan mandi, bersiap, bersedia, pakai jubah, pakai wangi-wangian, pakai celak dan sebagainya, untuk kita menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Dah, jawab dekat ruangan komen. Siapa pernah buat amalan tu? Sahih dari Nabi. Soreh dari Nabi. Menghadap ke langit berdoa kepada Allah. Siapa pernah buat? Dah? Kalau tuan-tuan tak pernah buat, ayuh malam ni kita buat. Malam ni kita buat. Saya ni tuan-tuan, saya ada satu pegangan yang diajar oleh Imamuna An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Imam Nawawi sebut, apabila sampailah kepada kamu satu ilmu tuan-tuan, tahniah, selesai pernah buat. Dan apabila sampai kepada kamu satu ilmu, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan, buat walau sekali. Ingat konsep, buat walau sekali. Umur tuan-tuan 50 tahun, 60 tahun, takkan sekali pun tak pernah buat. Sedangkan hadis tu tiap-tiap tahun kita dengar pada malam nisfi Sya'ban, Nabi menghadap ke langit, mendongak ke langit. Itu sunnah. Itu sunnah. Jom saya ajak tuan-tuan buat pada malam ni. Nak kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan buat secara live pada malam ni supaya wala fakhra, bukan saya nak riak, dengan niat saya nak bantu tuan-tuan. Kalau saya tak buat begitu, saya takut tuan-tuan lupa dan tuan-tuan tak tahu kaedahnya. Jelas ke jelas, cuma kubur tak ada kat sini. Kalau tak, kita boleh pergi kubur malam ni sebab Nabi buat, Nabi ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Okey. Jadi soalan yang terakhir sekali, pada malam ni kami nak buat apa? Di kalangan tabi'in negeri Syam, bagus. Sirah ni bagus. Sebab tabi' sahabat-sahabat yang mengikut Nabi ni tuan-tuan, semua mereka terdidik oleh Nabi SAW, golongan as-sahabah. Sahabat pula mengikat, tabi' pula mengikut as-sahabah, golongan yang hampir dengan Nabi. Di kalangan tabi'in negeri Syam, seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'kul, Makhul, Luqman bin Amir dan lainnya, mereka membesarkan malam ini dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah di dalamnya. Daripada mereka lah orang ramai selepas itu mengikut mereka, kerana ada kelebihan dan kebesaran pada malam ini. Antara yang bersetuju dengan mereka dalam membesarkan malam ini ialah sekumpulan ahli ibadah di Basrah. Bermakna berlaku dah di bumi Syam. Bila sampainya malam nisfu Sya'ban, mereka hidupkan dengan amalan yang begitu banyak. Jadi kesimpulannya pada malam ini, dah, apa amalan yang tuan-tuan nak buat? Saya jawab dengan jawapan yang ringkas dahulu. Terpulang kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat apa jua amalan pada malam nisfi Sya'ban. Tiada amalan khusus. Wajib kena buat ni ke? La. Wajib kena baca Yasin 3 kali ke? Tidak. Tiada amalan khusus. Cuma bila sebut Yasin ni, qalbu Al-Quran, hati Al-Quran. Dan bila kita semua solat ini antara ibadah yang begitu agung. Jadi secara ringkasnya pada malam ini, bagi tuan-tuan yang ada ke lapangan, saya nak jemput. Saya nak jemput bagi tuan-tuan yang ada ke lapangan. Walaupun program kami bermula sebelum daripada maghrib, saya nak cerita view secara ringkas. Dengan niat, tuan-tuan kena fokus. Apa tuan kena fokus? Benda yang aku tak pernah buat, aku nak cuba buat. Itu sahaja. Dan tuan-tuan yakinlah, bila kita tak pernah buat benda, bila kita buat benda kita tak pernah buat, nescaya kita akan mencapai benda kita tak pernah capai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya ulang balik. Bila mana kita buat benda yang kita tak pernah buat, mudah-mudahan kita mencapai benda yang kita tak pernah capai. Jadi pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan, siapa yang nak mencapai maqam kebaikan, makrifat, keampunan, rahmat yang kita tak pernah dapat dengan cara kita mengamalkan benda-benda kita tak pernah amal tuan-tuan. Jadi pada malam ni saya nak jemput tuan-tuan bermula jam 7 takriban lebih kurang.
Saya bersama lebih kurang 9 orang pelajar Madrasah Aryan yang tak kembali ke rumah mereka yang duduk di Sabah, Sarawak, tuan-tuan. Kos flight mahal. Sebab hari tu kita sangka cuma 14 hari. Yang ni sambung lagi 14 hari. Jadi mak ayah mereka tak mampu nak bawa mereka balik. Jadi mereka stay di madrasah di bawah penjagaan saya. Dan saya minta pula tolong kepada Allah Ta'ala agar kawal tempat ni daripada ujian dan sebagainya. Jadi pada malam ini jam 7, saya akan mula buat live. Yang pertama sekali saya cerita secara ringkas. Saya nak ajak tuan-tuan untuk join. Tapi ingat, jangan tuan-tuan letak telefon dekat depan, tuan-tuan ikut saya jadi imam. Yang tu bid'ah. Dah. Nanti tuan-tuan letak handphone dekat depan, Allah, ustaz jadi imam tu, ustaz jadi imam. Bid'ah. Tuan-tuan jangan buat benda bid'ah, tolonglah. Dah. Cukup-cukuplah. Dah. Nak viral-viral benda-benda yang tak baik. Takut-takut benda baik ni pun orang pandang tak baik. Okey. InsyaAllah pada malam ni setelah kita merhati beberapa hukum, kita dah baca hadis, dah baca pendapat tabi'at, cerita Imam Syafi'i, para ulama, bahawa wajar kita menghidupkan malam nisfu Syaban. Jadi insyaAllah pada malam ini antara amalan yang saya nak ajak tuan-tuan bergabung dalam sesi live pada malam ini. Pertama sekali jam 7 saya akan baca Ratibul Attas. Saya akan mulakan dengan program baca Ratibul Attas. Selepas baca Ratibul Attas, masuk waktu maghrib, pelajar akan azan. Bila pelajar akan azan, kami akan solat fardu maghrib 3 rakaat berjamaah. Lepas solat fardu maghrib berjamaah, tuan-tuan sebelum daripada tu buat solat dulu, solat qabliyah maghrib. Kemudian lepas fardu maghrib, kami akan buat 3 solat sunat. Yang ni saya nak ajak tuan-tuan. Saya really nak ajak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah buat pada malam ini. Sebab saya yakin saya dah buat banyak kali program. Antaranya program nak baki solat. Saya banyak buat program interaktif cinta solat. Macam mana saya ajar modul, saya ajar teknik, saya ajar cara untuk khusyuk tuan-tuan. Alhamdulillah. Ramai yang hadir dalam program, Tuhan buka kepada mereka jalan. Bukan saya asbab semata-mata. Dan pengalaman kami yang lalu, setiap kali kami buat program, kalau program 3 hari 2 malam tu kita jemaah sekali. 3 hari kita jemaah. Sebab banyak ilmu yang saya nak share, banyak teknikal yang saya nak kongsi. Antaranya apa? Maghrib dengan isyak. Antara amalan yang tuan-tuan tak pernah buat, antaranya apa? Solat sunat awabin dan solat sunat hifzul iman. 2 solat sunat ni berkat. It's really berkat tuan-tuan. Kenapa saya nak ajak tuan-tuan buat pada malam ini? Sebab bila sebut baca Yasin, tuan-tuan dah selalu buat. Bagus. Bukan bermakna tak pernah buat. Habis tu ustaz, kalau kita nak istiqamah, ahlan bid, persilakan, itu bagus. Tetapi saya percaya kalau kita gunakan masa ini untuk kita buat satu amalan yang kita tak pernah buat, mudah-mudahan banyak lagi rahsia Tuhan buka kepada kita hasil daripada amalan-amalan begini. Jadi pada malam ni saya akan solat fardu maghrib. Kita akan buka dengan Ratibul Attas pukul 7. Bagi tuan-tuan yang standby untuk berbuka, kemudian berbuka. Lepas tu kami akan solat fardu maghrib 3 rakaat berjamaah. Lepas solat fardu maghrib, kami akan solat sunat. Solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Baik. Kemudian kita akan solat sunat awabin. Jangan risau, saya akan bantu tuan-tuan secara live. Macam mana tekniknya, macam mana caranya. Solat sunat awabin 6 rakaat. Kita akan buat malam ni 6 rakaat. Tuan-tuan kalau tak pernah buat, gunakan malam ni untuk buat. Saya minta really kerana Allah Ta'ala, tolong buat. Sebab waktu lain tuan-tuan tak buat. Kita akan buat awabin 6 rakaat, 3 kali salam. Kemudian pada malam juga kita akan buat solat sunat hifzul iman. Solat sunat memelihara iman. Agar Tuhan pelihara akidah kita, pelihara rohaniah kita, pelihara makrifah kita, pelihara keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Saya akan guide juga pada malam ini. Habis. Setelah solat sunat hifzul iman, kita akan solat sunat hajat 2 rakaat. Kita minta kepada Allah dengan apa jua doa tuan-tuan terpulang kepada tuan-tuan. Sama ada khusus ataupun umum. Baik. Setelah kita solat sunat Allahumma salli ala Muhammad, solat sunat hajat 2 rakaat, saya akan baca Yasin. Cuma pada malam ni kami tak baca Yasin 3 kali. Kepada tuan-tuan yang nak buat 3, bagus. Tahniah saya ucapkan, teruskan. Tetapi kenapa kami tak buat Yasin 3 kali? Sebab kami nak hidupkan dengan berzikir. Kami nak berzikir. Kita nak merintih pada malam, nak merayu kepada Allah Ta'ala atas kesilapan, kekurangan. Ya Allah, aku ni jahil, aku ni bodoh. Semua ni bagus tuan-tuan. Dan sebab selepas daripada tu kita nak minta ampun kepada Allah
ta'ala. Selepas kita baca Yasin, kita ada majlis zikir. Saya akan buat zikir secara live kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikut, ajak anak-anak di rumah dan sebagainya. Kemudian kita akan baca doa nisfu Sya'ban. Kita akan baca doa nisfu Sya'ban. Habis kita baca doa nisfu Sya'ban, kemudian kami akan solat fardu isyak 4 rakaat berjamaah. Habis solat fardu isyak, kami solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kemudian kami akan tutup dengan witir 2 rakaat. 3 rakaat. Selepas witir tu, agak-agak tuan-tuan jawab dekat ruangan komen sebelum saya nak habiskan live pada petang ni. Kita tak nak lama sebab tuan-tuan nak bersiap. Selepas buat witir, agak-agak saya nak buat apa? Jawab di ruangan komen. Saya nak tengok tuan-tuan nak jawab apa. Dan last kali sebelum saya nak tutup live pada petang ni, lepas kita buat witir, ada InsyaAllah kalau kami sempat kami berzikir sekejap pada malam ini. Cuba fokus kita nak buat sedikit amalan-amalan yang kita tak pernah buat. Lepas solat sunat witir, jawab dekat ruangan komen tuan-tuan apa kami nak buat. Salawati kalau tak dapat buat malam ni, boleh, tak ada masalah. Cuma malam ni kami nak tunjuk contoh. Dan malam ni pula malam nisfu Sya'ban. Kita buatlah satu kelainan daripada yang kita biasa buat. Saya nak tanya soalan terakhir. Lepas solat witir, kita nak buat apa? Sebelas tadi kata munajat. Mungkin tidak. Dah? Tidak, kita tak akan buat munajat. Dah letih berzikir dah tuan-tuan. Letih dah baca Yasin dan sebagainya, berzikir lagi. Jawapan yang lain. Rindunya nak berzikir Allahumma salli ala. InsyaAllah selepas lockdown nanti, dah kita akan buat balik berzikir di Madrasah Aryad. Dijemput kepada ICS Kerayan kita untuk terus datang. Jawab tuan-tuan sebelum masa nak habis tadi. Dan sebab saya nak tuan-tuan betul-betul bersedia. Tuan-tuan nak masak lagi, nak berbuka puasa lagi. Siti Nur Aisyah kata kita akan selawat. Lah, kita tak akan selawat tuan-tuan. Kalau nak ikut jawapan biasa, ustaz dah habis mayang, makanlah la ilaha illallah. Tidak tuan-tuan. Dan kita akan start pukul berapa? Azhur saya akan start jam 7 lagi. Jam 7 sampai lebih kurang pukul 10. Lama masa. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh keluar masuk. Dah. Siti halus kita baca Al-Mulk, saya takkan baca. Dah. Sebab yang tu tuan-tuan dah buat secara khusus. Cuma saya nak fokus benda yang kita tak pernah buat. Cuba fikir, aku nak buat benda yang aku tak pernah buat, yang Nabi buat pada malam nisfu Sya'ban. Okey, betul lah Haji Mas Kana. Terima kasih. Pada malam ini, selepas daripada solat witir, saya ulang balik. Kami akan start live pukul 7. Kita baca Ratibul Attas, solat maghrib, solat sunat, solat sunat ba'diyah, solat sunat awabin 6 rakaat. Saya akan bantu tuan-tuan, saya akan ajar. Solat sunat membelihara iman, awabin hifzul iman, nak buat waktu lain tak boleh. Hanya khusus antara maghrib dengan isyak. Okey, habis awabin, habis hifzul iman, kita akan solat sunat hajat 2 rakaat. Selesai solat sunat hajat, kita akan baca Yasin 1 kali. Lepas tu kita akan berzikir. Kita akan merintih pada malam ni. Menangislah tuan-tuan, menyatakan keinsafan kita di atas kesalahan yang lalu. Kemudian kita berdoa nisfu Sya'ban. Lepas berdoa, kita akan solat fardu isyak berjamaah. Tuan-tuan yang ikut saya jadi imam, jangan buat bid'ah. Tuan-tuan buat, suruh je suami jadi imam. Okey, kemudian kita akan solat sunat ba'diyah isyak. Kemudian kita akan buat solat witir 3 rakaat. Kemudian kita semua, saya minta pakat-pakat keluar tuan-tuan pada malam ni, memandang ke langit. Tak perlu keluar pun tak apa. Kalau tuan-tuan yang duduk di flat, boleh duduk dekat anjung, ataupun kita buka tingkap. Memandang ke langit, itulah amalan yang dilakukan oleh Nabi pada malam nisfu Sya'ban. Kita buat pada malam ni, menghadap ke langit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi madai pertemuan kita pada petang ini. InsyaAllah saya akan bertemu dengan tuan-tuan jam 7 nanti. Bagi tuan-tuan yang ada kelapangan, yang rasa nak buat satu kelainan pada kehidupan kita, selalu baca Yasin 3 kali, bagus. Teruskan bagi tuan-tuan nak teruskan. Kalau nak rasa ilmu yang lain pada malam ni, insyaAllah ayo bersama-sama dengan hamba pada malam ni, bermula jam 7. Ma'assalamah wal liqa. Selamat berbuka puasa. Doakan saya Al-Faqih Irwan Zahuri dan pelajar-pelajar Madrasah Riyadud Du'afa wal Masakin. Mudah-mudahan kami dan kalian terus-menerus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.